Ready dah? Belum ready dah? Assalamualaikum dan selamat datang kepada Bos Malia Osman Muhammad Yusof dan Puan Desi. Pada petang ini kumpulan kami akan membentangkan projek makanan sejuk buku. Tajuk projek kami ialah Mawadah Persekutuan. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Nur Hasnah binti Abdul Qadir, kawan saya Nurliana binti Muhammad Dani, saya Datanah Siti Aisyah binti Abdul Aziz dan sekali Nur Amira binti Ghazali. Kenyataan permasalahan ialah kewujudan suatu yang tidak kena atau terdapat jurang antara situasi yang berlaku. Antara permasalahan yang kami utarakan ialah gaya hidup yang tidak sihat. Gaya hidup tidak sihat merupakan kesan daripada makanan yang tinggi kalorinya. Kesan daripada itu mereka akan mendapat obesiti, penyakit kencing manis. Oleh itu, Mawadah Frozen Food menyediakan makanan yang rendah kalorinya walaupun ia adalah makanan segera. Makanan segera kami mempunyai rendah lemak, kurang bahan pengawet dan berkhasiat sesuai dengan tema makanan lezat lagi berkhasiat. Permasalahan kedua ialah mutu makanan yang memenuhi kriteria Undang-Undang Pemakanan di Malaysia. Perniagaan kami telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia (PKM) sebagai langkah meyakinkan pengguna tentang produk makanan segera yang dijualkan oleh Mawadah Frozen Food. Selain itu, pihak kami turut memohon sedia pengesahan halal sebagai jaminan kepada pengguna. Kenyataan misi projek. Jangan baca lah. Jangan baca. Kenyataan misi projek, penetapan misi merupakan sesuatu yang penting dalam sesebuah organisasi. Misi projek kami ialah ingin menjadi peneraju sektor pembuatan makanan sejuk beku di Malaysia dan mensasarkan untuk menjadi pengeluar makanan sejuk beku yang terbesar di Malaysia, menyediakan makanan sejuk beku kepada penduduk Malaysia, memberi kepuasan tinggi kepada pelanggan dari pelbagai segi dan menjana keuntungan dan pelanggan tinggi kepada pemilik. Objektif projek kami dalam Mawadah Frozen Food terdapat 3 objektif, iaitu objektif jangka panjang, jangka pertengahan dan jangka pendek. Objektif jangka panjang ialah memperluaskan pasaran dan membuka produk yang lezat lagi berkhasiat kepada pelanggan, mempelbagaikan produk makanan sejuk beku berasaskan makanan tradisional. Objektif jangka pertengahan pula ialah memastikan pembekalan makanan sejuk beku pada kualiti yang tinggi, memastikan penghilangan makanan sejuk beku dijalankan mengikut piawaian yang ditetapkan. Objektif jangka pendek ialah memastikan mutu makanan sejuk beku yang dikeluarkan oleh Mawadah Frozen Food menepati piawaian makanan Malaysia, membekalkan makanan sejuk beku pada yang kadar berpatutan, memastikan keuntungan yang disasarkan tercapai dan mengembangkan industri makanan sejuk beku. Siapa dan apa faedah projek? Dalam pelaksanaan projek ini, secara tidak langsung pelbagai pihak akan menikmati faedah projek, sama ada masyarakat maupun kita Mawadah Frozen Food sebagai pengeluar dan juga kerajaan. Satunya ialah menjana pendapatan syarikat dan meningkatkan sumber ekonomi negara. Pulau Pinang merupakan salah satu tempat pelancongan. So, secara tidak langsung pemasaran produk-produk ni, apabila pelancong datang ke sini, mereka akan mencuba dan mereka akan membeli dan ada permintaan terhadap produk tersebut. Yang kedua ialah membekalkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Pelaksanaan projek ini secara tidak langsung akan membekalkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Dekat kawasan kilang tu terdapat flat kawasan perumahan yang berhampiran. So kita boleh menyediakan pekerjaan kepada penduduk tersebut. Seterusnya ialah menghasilkan lebih ramai usahawan. Bumi Putera dalam memperluaskan produk makanan halal untuk mengembangkan lagi perindustri kami.
dengan pelaksanaan ini, dia meramaikan lagi usahawan-usahawan sebagaimana kerajaan mensiasatkan untuk meramaikan usahawan Bumi Putera. Okey, lokasi dan saiz projek. Semasa kami telah meneliti beberapa aspek semasa proses untuk memilih lokasi. Antara aspek tersebut ialah strategi, pasaran yang besar dan persaingan. Kami memilih kawasan perindustrian Mak Minden East 1340 Pulau Pinang. Hal ini dikarenakan kawasan itu adalah strategik kerana ia merupakan kawasan pusat pengumpulan industri makanan. Pasaran yang besar. Terdapat rumah-rumah atau flat berhampiran dengan kawasan ini. Penduduk di kawasan tersebut merupakan salah satu sumber pelanggan yang kami perolehi. Dan aspek yang ketiga adalah persaingan. Menurut tinjauan yang kami lakukan semasa membuat kajian lapangan itu, kami mendapati tiada kilang-kilang makanan sejuk berkusu. Sebagai kami yang baru ingin menumbuhkan kilang tu, tiada persaingan lah untuk melaksanakan projek tersebut. Ini antara gambar kilang-kilang kami. Kilang-kilang yang you tengok lah, bukan kilang yang you buat Tak, belah. kilang sama ni bahagian depan, posisi tepi, Okey. posisi tepi. Ini kilang yang nak dipakai kan? Ya. Okay. Kajian pasaran dan pemimpinan. Dalam kajian pasaran lapangan tu, kaedah yang kami lakukan Asma akan present seorang saja ke ataupun empat-empat akan present? Empat. Cepat sikit. Dah lama dah. Kaedah nombor 1, kami telah menjalankan sesi soal sendiri di kawasan Mak Minden dan soalan yang ditanyakan antaranya ialah apakah yang anda faham dengan makanan halal, apakah kecenderungan untuk memilih produk sejuk buku dan adakah produk sejuk buku ini sesuai dengan majlis-majlis. Itu next one, tak apa. Okay, ini produk-produk. Next yang akan present lah. Okay. Jemput kawan. Okey, saya akan menjemput kawan saya dengan Datuk Aisyah untuk meneruskan program ini. Saya datang. Saya Zuna Aisyah. Terima kasih kepada kawan saya, Nasma. Saya akan mengatakan jenis-jenis produk yang dikeluarkan oleh perniagaan kami, iaitu Mawadah Frozen Food. Iaitu kami mengeluarkan 8 jenis produk, iaitu yang terdiri daripada samosa, popiah, pau, cucu badak, roti canai, donat, puff dan karipap. Ini adalah gambar-gambar produk yang kami keluarkan. Lebih elok makanannya ada di sini. Alah, sedap betul. Tapi kita ada yang ini aja. Gambar saja ada. Bolehnya tak ada. Ya, next. Bagi jangkaan hayat projek kami adalah mengambil masa selama 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun ini, ianya dikirakan ada tempoh yang sesuai bagi untuk disiapkan kerana ialah tempoh 3 tahun ini adalah tempoh bagi kami untuk pembayaran balik pinjaman kewangan daripada CIMB Bank. Dalam tempoh ini kami juga akan memastikan pengeluaran produk kami adalah mantap dan mendapat pasaran yang kukuh dalam pasaran tempatan. Dalam tempoh 3 tahun ini juga kami akan membuat pemantauan sama ada perniagaan kami ini akan diteruskan operasi ataupun tidak. Okey, Diteruskan atau tidak? maksudnya Perniagaan kalau tak elok dihentikan. Macam tu? Oh, Tapi modal dah keluar. iyalah. Macam mana kalau kita akan terus perbaikikan dari semasa bukan dihentikan kan? Dihentikan. Ada kata dihentikan? Perniagaan Mawadah Frozen Food ini akan memulakan operasi pada sekitar awal bulan September tahun 2012. Pihak kami akan memastikan operasi akan bermula selepas keadaan kilang siap sepenuhnya dan dilengkapi oleh peralatan memproses. Manakala jenis projek kami adalah kekal, memandangkan pada masa sekarang ini permintaan terhadap makanan sejuk beku adalah tinggi. Jadi kami
bertekad untuk meneruskan dan mengekalkan projek industri ini, dan kami akan melipat kali gandakan usaha kami untuk terus kekal di dalam dunia perniagaan makanan sejuk beku. Pihak kami juga akan membuat perancangan untuk memperbaharui perniagaan kami pada masa akan datang supaya lebih kreatif dalam mengeluarkan makanan segera selaras dengan objektif kami, iaitu ingin mengeluarkan makanan yang berkhasiat dan halal. Kami bagi struktur organisasi juga ia terbagi kepada 4, iaitu diketuai oleh pengurus, pengurus operasi, pengurus kewangan dan pengurus pemasaran. Kalau semua pengurus tu masuk Hasmah tu pengurus besar lah. Bos besar. Bagi struktur pembahagian kerja pula, kami membahagikan kepada 4, iaitu pengurus bahagian pemasaran, bahagian pembuatan dan bahagian jualan. Pengurus bertanggungjawab untuk mengawasi, mengawal dan mengurus perjalanan operasi perniagaan dari semua aspek. Pengurus juga perlu mengawal pengeluaran masuk bahan mentah dan memastikan pembuatan produk kami mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bagi bahagian pemasaran pula, bahagian ini bertindak menjalankan tinjauan terhadap pasaran serta mendapat maklum balas terhadap kualiti produk. Bahagian pemasaran juga perlu memastikan produk-produk berpotensi dan potensi untuk diperkenalkan kepada pelanggan kami. Bagi bahagian pembuatan, bahagian ini akan memastikan pengeluaran kesemua produk mengikut jadual yang telah ditetapkan. Stok bahan mentah juga perlu dipantau oleh bahagian ini agar sentiasa mencukupi. Dan bahagian terakhir itu bahagian jualan. Bahagian ini ditugaskan untuk memastikan susah atur barangan jualan sentiasa mencukupi dan memenuhi kehendak pelanggan apabila diminta. Seterusnya saya menjemput kawan saya untuk membincangkan. Amira ke atau Poliana? Amira. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Seterusnya saya akan membetulkan tentang jadual projek. Peristiwa yang telah dilakukan oleh kami iaitu sebanyak 13, iaitu yang bermula daripada penentuan jenis perniagaan yang dilakukan waktu yang diperlukan sebanyak 1 minggu. Seterusnya ialah kajian pasaran yang mengambil masa selama 2 minggu. Mencari lokasi juga mengambil masa selama 2 minggu. Seterusnya adalah proses pendaftaran perniagaan juga mengambil masa selama 3 minggu. Pengumpulan modal mengambil masa selama 3 minggu. Permohonan pinjaman selama 1 minggu. Anggaran belanjawan sebanyak 2 minggu. Pemohon pengubahsuaian kilan sebanyak 2 minggu. Amira, ini permohonan pinjaman 1 minggu dia dah luluskan? Ya, kami ataupun 1 minggu untuk you isi borang untuk itu. 1 minggu. Tapi untuk bagi yang memberi dana tu berapa lama dia nak proses? Pengumpulan modal. Ya, permohonan pinjaman tu. Pengumpulan modal tu macam mana? You nak meminjam, nak buat itu kan? Daripada mana dana dia nak dapatkan? Daripada CIMB Bank. Okey, dia orang beritahu tak berapa lama proses tu? Proses untuk pinjaman tu kami menghantar surat. Ya, tapi dia orang nak proses berapa lama? 3 minggu, 1 bulan. 1 bulan. Tak ada dalam ni tak tunjuk dalam ni. Sebenarnya ialah ringkas tempat yang ni tak apa ni, kita boleh baca standard kan. okey. Seterusnya ialah rajah dan jadual perangkaian. Ini merupakan rajah dan jadual perangkaian yang dilakukan oleh kami. Seterusnya ialah Modal awal dah. modal yang diperlukan oleh kami iaitu sebanyak 400,000, iaitu daripada 320,000 daripada pinjaman daripada pihak bank CIMB. Lepas tu 80,000 lagi daripada perkongsian kongsi.
Berapa lama masa untuk boleh balik modal bagi bank? Jangkaan daripada balik modal itu 1 bulan. 1 bulan Dah sudah dapat boleh balik balik modal Ulangan uang kewangan. uangan ya. Ulangan keuangan. Benda jangkaan 1 tahun. Oh, 1 Ada tahun tak? boleh Untuk balik. proses untuk Ada tunjuk sini? Tapi ini kita teruskan. Jumlah waktu projek berapa lama nak buat benda ni daripada mula sampai akhir? Jumlah Dan nanti darjah jumlah waktu minggu 22 minggu. 20 minggu daripada mula sampai siap kan? Okey. Siap. Next. Minta apa? Ini merupakan Tak apa. cara It's okay. Itu yang punya rujukan. Next. laluan Kita nak tahu macam dari segi macam tadi lah aliran duit kan? Uangnya Uangan. berapa lama bayar? Okey. Go sumber dulu. Okey, keperluan sumber terdapat 3 keperluan sumber modal yang diperolehi oleh kami iaitu kongsi daripada rakan kongsi itu sebanyak 100,000. Dah cakap dah. Next. Kedua ialah tenaga buruh iaitu 4 orang rakan kongsi berserta dengan pekerja di setiap bahagian iaitu pengurus operasi, pengurusan keuangan dan pemasaran. Seterusnya ialah peralatan dan bekalan penggunaan seperti oven. Amira, tenaga buruh ni 4 orang saja ke nak buat kuih ke apa ke? Tak, yang tu ada di setiap bahagian pengurus. Kita ambil kira kos dalam tu ada Ya, Okay. gaji untuk dia orang Okay. gaji. Next. You ada 3 minit je ni. Seterusnya Diana ialah tak cakap lagi. sistem pengawalan pengawalan produk. Dua iaitu pengawalan bahan mentah, iaitu bahan mentah yang selamat, bersih dan halal digunakan. Seterusnya ialah pengawalan tempoh masa produk, iaitu masa untuk menghasilkan produk tersebut, bahan-bahan tersebut yang untuk digunakan. Seterusnya saya mempersilakan Nurian Najali untuk mempresentkan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan memudahkan bahagian keuangan iaitu anggaran belanjawab projek kami. Modal yang telah kami kumpul adalah sebanyak 400,000, di mana setiap seorang menyumbangkan sebanyak 100,000. Kos tetap bagi projek kami adalah bernilai 235,000, di mana kami kos tetap tu antaranya ialah kos berkilang, basuh kilang, beli peralatan untuk proses dan perabot serta kelengkapan. Kos operasi pula bernilai RM445,480. Manakala baki keharapan pula bernilai RM274,600. Untuk kasar bagi perniagaan kami bernilai RM621,120 pada tahun pada tutup buku. Ini ada aliran tunai semua dah buat perkiraan kan? Okey. Untuk So untung bersih untuk setahun. sebulan. Sebulan 241,000. Oh. Untuk buat ini makanan ni. Apa dengan isiaran? Penyumbang dana kami ada 2 sumber iaitu sendiri dan Tak pernah ulang tak? Next. Saya nak tahu aliran ke apa ni? Dia punya tu. projek berisiko tinggi pula. Adalah satu projek kita mempunyai ketidaktentuan risiko. Dari segi dalam projek kami ketidaktentuan risiko yang kami perolehi ialah dari segi ekonomi, persekitaran, pekerja dan pembekal. Dari segi ekonomi berlaku kemelisitan ekonomi, terutama kemelisitan ekonomi di peringkat dunia. Seterusnya persekitaran pula, jika berlaku kebakaran di dalam kilang atau di kawasan luar kilang. Manakala dari segi pekerja pula, Liana, saya terus tanya, macam mana can you go back to the aliran tunai tadi? Ya, okey, patah tadi. Itu lagi. Okey. Macam ni kan, ini untuk berapa? Setahun ke apa? You buat kewangan kan? Okey. Modal 400,000, kos tetap 235,000 kan? Kemudian modal tolak kos, kemudian ada kos operasi lagi 445, tolak lagi.
baki bawa ke depan. Kos operasi tu dah lebih daripada modal tu, 445,000 dengan 400,000. Kos operasi tu untuk tahun pertama. Untuk tahun pertama. Iyalah. Modal 400,000. Kos operasi saja setengah juta. Kan? Baki bawa ke depan tu baki daripada mana? Baki daripada setahun. Faham. Baki daripada mana, duit mana? Duit, Kalau kos operasi dah 445,000, modal dia 400. Dalam setahun, maksudnya you kekurangan 45,000. Di situlah. Okey. Kemudian untung kasar tu, kata daripada macam mana you kira untung kasar? untung Jualan semua apa tu? Ah. Buat market. This the amount lah. Okey. Kemudian Kasar Sir. ada silap ni. Untuk setahun. Untuk setahun. Kira-kira ni macam tak kena lah. Kan, betul beli baki bawa ke hadapan. 621 tu tolak mana? 621,000. Aha. Setiap bulan kami dapat keuntungan. So keuntungan tu macam betul-betul. Ya, faham. Yang dapat untung bersih tu daripada jumlah mana tolak mana? Daripada modal. Modal tak boleh dikira sebagai keuntungan ya. Takut ada methodological flaw ni. Nanti kan ingat dapat untung dapat tu, kami pun nak berhenti kerja kan. Saya pun kalau untung 241,000 sebulan, tak payah jadi pensiaran kok. Betul. Sebulan ke setahun ke? Per bulan itu kosnya berapa untuk operasional? 400. Satu bulan. Kos operasi sebulan. Untuk operasi sebulan. Sudah kira buruh ke elektrik ke apa operasional, maintenance berapa satu bulan? Untuk saya buat tu untuk setahun. Tak boleh ikut tahun. Macam mana nak kita tahu kita punya keuntungan per bulan saja kita tak tahu. Sebulan. Perbelanjaan sebulan. Ada tak contoh? Ada di sini. Sebab tadi yang buat Shell pun yang berjuta pun untung tak sampai 241,000 kan? Kan? Ada sedikit sudah dibetulkan. Okey? Betul ya? Alright. Okey. Masa dah tamat, terus buat kesimpulan. Siapa akan buat kesimpulan? Ya? Kesimpulannya, kami berharap yang projek kami dapat dijalankan dan mendapat keuntungan pada masa yang sama menjaga kebajikan masyarakat. Itu saja. Okey, terima kasih.